Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini ringkas TVS. Satu jawatankuasa akan segera ditubuhkan bagi menangani isu dan cabaran yang dihadapi pengeksport Sarawak ke Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak, Singapura Status. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan kementerian, agensi dan komuniti perniagaan yang berkaitan. Status yang dilancarkan Ogos tahun lepas telah berjaya mempromosikan produk Sarawak ke Singapura seperti midin, ikan patin beku, mi Sarawak dan banyak lagi. Berikutan kejayaan Status, Kerajaan Sarawak sedang berusaha untuk menubuhkan pejabat yang serupa di Brunei Darussalam dan Pontianak, Indonesia dalam usaha mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelaburan, perdagangan dan pelancongan. Awang Tengah pada Jumaat telah diberi taklimat ringkas daripada pihak pengurusan Status melalui sidang video bagi membincangkan hala tuju Status untuk terus maju. Sarawak memperuntukkan RM50 juta di bawah skim kredit mikro SKM untuk membantu pengusaha dan peniaga perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kemunculan COVID-19 menyaksikan PKS merudum dan dianggarkan hampir 70% industri PKS akan mengalami kerugian. Kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, kerajaan tidak mahu keadaan ini berlaku kerana PKS juga adalah punca pendapatan masyarakat untuk menyara hidup keluarga. Malah PKS turut memberi sumbangan besar terhadap ekonomi negara dan keluaran dalam negara kasar KDNK. Kebanyakan entiti perniagaan juga terdiri daripada industri tersebut. Kerajaan Persekutuan telah pun melancarkan pakej prihatin dan penjana. Kerajaan negeri kita telah pun melancarkan pakej Sarawakku Sayang. 4 pakej. Di mana kita telah pun peruntukan yang agak besar daripada kerajaan negeri itu. 1.74 bilion ringgit. Termasuk untuk membantu para PKS kita. Beliau berkata demikian pada program Jum Register Bisnes Sarawakku Sayang di Limbang. Bagi pemohon yang membuat permohonan SKM dan dilulus tahun ini, mereka tidak perlu membayar faedah sehingga 3 tahun setengah. Tahun ini, negeri Sarawak telah pun memperuntukkan mikro kredit, peruntukan sebanyak 50 juta. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Nordin tadi. Dan mikrokredit ini terbuka untuk semua kaum. Ianya tidak tertumpu pada satu-satu kaum saja. Bumi Putra, bukan Bumi Putra juga boleh menikmati kemudahan ini. Tahun depan insya-Allah kita akan tambah lagi sebanyak 50 juta. Bertemu kembali. 2 anggota keselamatan maut ketika menjalankan operasi rutin di Sungai Layun, Ulu Baram, Miri. 2 anggota terbabit dikenali sebagai Sarjan Simon daripada pasukan gerakan ARM PGA dan Sarjan Kemiang, anggota polis bantuan daripada syarikat minyak dan gas, dipercayai terpisah daripada 6 anggota yang sedang menjalankan operasi. Ketika kejadian, mangsa dan kumpulan terbabit melalui sungai tersebut sekitar jam 6.40 petang sebelum didapati hilang ketika air deras sekitar jam 8 malam. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Kedua-dua mangsa dijumpai sekitar jam 3 petang Jumaat di lokasi terakhir mangsa dilaporkan hilang. Kedua-dua mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Miri untuk tindakan lanjut. Dia di kawasan Sungai Layun, Ulu Baram. Mulai pukul 8 malam tadi dia punya rutin, dia punya tugas ni lah pada pukul 6 petang. Dia buat ronda di Sungai Baram tu. Dua orang dia kena dihancurkan oleh kepala air lah. Siasatan masih dijalankan dan dah ataupun ditemui dan sekarang dia bawa ke hospital Miri lah. Kita jumpa dia. Dua dah pun meninggal. Nanti kita akan bagi statement lah. Pihak Miri akan bagi statement lebih.
Baik sedikit perkembangan sukan, pasukan Kuching City FC akan mengumumkan senarai penuh skuad bagi menghadapi saingan Liga Premier musim depan bagi penghujung tahun ini. Pengerusinya Fazruddin Abdul Rahman berkata, prestasi pemain akan dinilai sepanjang siri Jelajah Sarawak bermula 8 hingga 21 Disember ini. Pendatang baharu yang memasuki musim kedua pada kancah Liga Malaysia itu telah memulakan sesi latihan pada Rabu lalu di bawah kendalian bekas jurulatih skuad Piala Presiden Kuching FA Firdaus Morshidi. Ketua jurulatih baru Kuching City FC Irfan Bakti pula dijangka tiba ke Kuching sekitar 2 minggu lagi. Dalam pada itu, 3 import asing Brian Jonas, Leonardo Alves dan Hudson Diaz masih berada di Brazil dan dijangka tiba ke Kuching selepas perayaan Christmas. Menurut Fazruddin, keputusan mengekalkan pemain import musim lalu adalah disebabkan aksi mereka yang baik selain telah banyak membantu dengan membawa pasukan Kuching menduduki tangga keempat Liga Premier 2020 dan layak ke kejohanan bola sepak tertua negara Piala Malaysia. Satu mesyuarat khas telah diadakan di Stadium Tertutup Sibu bagi menghadapi persediaan penganjuran Sukan Sarawak Suksar selaras dengan cabaran norma baharu. Menurut Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Dr. Ong Kong Swee, objektif mesyuarat tersebut adalah bertujuan untuk meneliti kekuatan dan kekurangan pengelolaan Suksar di Miri tahun lalu. Perkembangan masyarakat itu ialah berkenaan dengan persediaan untuk kita di Sibu. Sibu adalah host untuk 2021 untuk Sukan Sarawak lah. Dan masa tu juga kita ada post-mortem untuk yang 2019 apa yang ni CAF dia ataupun penambahbaikan untuk Sukan yang akan datang lah di Sibu. Suksar berperanan untuk mengetengahkan bakat baru ke tahap yang lebih tinggi dengan pendekatan sistem latihan secara saintifik. Selain itu, ia juga sebagai wadah untuk mengetengahkan pegawai sukan tempatan dalam mempraktikkan kemahiran pengelolaan, kejurulatihan dan kepengadilan. Ong turut mendedahkan penganjuran Suksar 2021 akan dilaksanakan selari dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Cabaran adalah tapi kita mesti melihat secara ke depan lah kan. Walaupun ada tapi kita ada SOP yang telah kami dah sediakan sepanjang tahun ini. Mengharapkan supaya tidak ada MCO dah jadilah. Kalau green zone untuk kebanyakan kawasan di Sarawak, dan kita akan proceed bulan Disember tahun depan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Odlin Katani, salam hormat dan jumpa lagi.